Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, baik, untuk hari ini kita akan lihat kepada mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan pada minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi unit yang kelima dengan tajuknya rekreasi dan kesenggangan. Okey, baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita nak lihat dahulu apa isi kandungan ataupun standard kandungan bagi pembelajaran yang akan kita lihat pada hari ini. Okey, baik, seperti biasa, bagi aktiviti-aktiviti seperti ini, ia memerlukan kepada pergerakan fizikal. Okey, bagi kita akan melihat dahulu secara teori terlebih dahulu, kemudian kita boleh aplikasikan nanti apabila kita telah kembali ke sekolah nanti, ya. Okey, baik, kamu juga boleh melakukannya di rumah jika berkesempatan. Okey, baik, yang pertama sekali kita nak lihat kepada standard kandungan. Yang pertama iaitu melakukan aktiviti rekreasi dan juga kesenggangan, iaitu yang berkaitan yang sama dengan tajuk yang kita nak lihat pada hari ini. Okay, kemudian kita akan cuba untuk mengaplikasikan strategi dan juga idea-idea yang kreatif dalam permainan-permainan yang ada dalam aktiviti pada hari ini, iaitu dalam aktiviti rekreasi dan juga kesenggangan. Kemudian yang seterusnya iaitu dengan mematuhi dan mengamalkan elemen-elemen pengurusan, bagaimana untuk mengurus permainan-permainan, aktiviti dan sebagainya. Dan juga kita lihat juga yang berkaitan dengan aspek keselamatan. Kemudian menunjukkan keyakinan, tunjukkan tanggungjawab kendiri ketika kita melakukan sesuatu aktiviti. Kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Membentuk kumpulan, kerjasama dalam kumpulan, dan memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa kita melakukan sesuatu aktiviti fizikal. Okey, baik. Kita nak lihat pengenalannya dahulu pada hari ini yang berkaitan dengan tajuk unit yang kelima, rekreasi dan juga kesenggangan. Okey, rekreasi dan juga kesenggangan. Apabila perkataan-perkataan ini digabungkan, apa yang akan terjadi? Okey, kita lihat. Ia membawa maksud kepada satu aktiviti yang terancang, yang boleh kita lakukan pada waktu yang terluang. Ingat, rekreasi dan kesenggangan maksudnya adalah aktiviti yang terancang yang boleh kita lakukan pada waktu yang terluang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita memperolehi keseronokan, kemudian ketenangan minda, dan juga merehatkan tubuh badan kita, serta untuk kita mendapatkan kepuasan kepada diri kita sendiri. Okey, itu yang dimaksudkan sebagai rekreasi dan juga kesenggangan. Okey, dalam kemahiran rekreasi dan kesenggangan tadi, yang ni yang akan kita belajar dalam unit kali ini, kita nak lihat beberapa permainan. Dia melibatkan kepada perlumbaan eksplorasi ataupun seperti yang kamu pernah lihat di kaca-kaca TV, explore race. Beberapa pertandingan-pertandingan explore race pernah dianjurkan. Kemudian perlumbaan dari segi berhalangan, obstacle race, serta permainan tradisional, iaitu aci bulat dan juga permainan tiang empat. Permainan-permainan seperti ini kebanyakannya ada di antara kita yang pernah bermain permainan-permainan tradisional. Kita akan lihat bagi pelajar yang tidak pernah tahu apa itu permainan aci bulat,
dan juga tiang 4. Okey, kita akan belajar hari ini. Kita akan lihat bagaimana permainan-permainan ini dimainkan. Okey, baik. Penglibatan kita semua murid dalam aktiviti seperti ini dapat meningkatkan lagi kecergasan fizikal kita, dan juga kita dapat memupuk ataupun membina pemikiran-pemikiran yang positif dan memupuk nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ini contohnya dalam permainan lah, kita dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain, persefahaman antara ahli pasukan, dan juga ia dapat mengeratkan hubungan antara satu dengan yang lain. Tak kisahlah daripada ahli pasukan sendiri ataupun ahli pasukan pihak lawan. Tujuan kita bermain ni adalah untuk mendapatkan keseronokan, ketenangan, dan juga merehatkan badan, minda kepada kita semua. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat kepada permainan yang pertama, iaitu permainan perlumbaan eksplorasi, ataupun kita panggil sebagai permainan Explorers. Okey, baik. Dalam permainan seperti ini, Explorers, peserta perlu menyelesaikan tugasan ataupun soalan yang diberikan pada setiap checkpoint yang telah ditetapkan. Okey, itu yang pertama. Kemudian, petugas-petugas yang ada di checkpoint perlu dilantik oleh pengurus pertandingan. Kemudian peserta perlu bergerak, peserta perlu bermain permainan Explorers ini secara berkumpulan. Okey, kemudian stesen-stesen checkpoint tadi, okey, dia boleh melibatkan ataupun kita boleh wujudkan 5 ataupun 10 checkpoint. Ini bergantung kepada situasi dan juga masa yang kita tetapkan dalam satu-satu jenis perlumbaan tersebut. Dia bergantung kepada situasi dan juga masa. Berapa banyak checkpoint yang boleh kita wujudkan. Jika masa yang diberikan panjang, so kita boleh tetapkan lebih banyak checkpoint. Jika masa yang diperuntukkan kepada kita untuk mengadakan pertandingan ini, masa yang diberikan agak pendek, so kita akan mengikut kepada kesesuaian masa, dan checkpointnya juga tak bolehlah terlalu banyak. Okey, baik. Kemudian tempoh yang dirancang untuk perlumbaan bagi eksplorasi boleh dihabiskan dalam masa yang telah diperuntukkan. Okey, masa yang ditetapkan itu dan checkpoint-checkpoint yang telah diwujudkan perlulah dirancang supaya ia dapat dihabiskan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, hal ini berikutan dibuat berdasarkan ketetapan kepada pengurusan perlumbaan yang akan dimainkan. Baik, kemudian kita nak lihat bagaimana contoh aktiviti perlumbaan eksplorasi ini dimainkan. Bagaimana aktiviti ini dijalankan? Okey, jika di sekolah, kita lihat pada skop jika kita melakukannya di sekolah. Yang pertama, guru akan memberikan tugasan kepada murid. Okey. Kemudian yang kedua, kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan dengan cepat, tetapi perlulah mengikut peraturan permainan yang betul, dan juga tiba terlebih dahulu di checkpoint terakhir akan dikira sebagai pemenang. Okey, maksudnya di sini kumpulan yang menyiapkan tugasan cepat, ikut peraturan dan tiba lebih awal di bahagian checkpoint yang terakhir akan dikira sebagai pemenang. Okey, baik, yang pertama, apa yang boleh dilakukan? Baik, yang pertama, permulaan. Okey, taklimat perlu diberikan daripada
pengurus peserta ataupun guru lah kepada peserta-peserta yang akan mengikuti pertandingan Explorers ini dahulu, seperti cara permainan, undang-undang, masa, berapa stationnya, maklumat-maklumat ini perlu diberikan kepada peserta terlebih dahulu sebelum memulakan Explorers tadi. Okey, baik. Selepas taklimat yang diberikan, untuk memulakan apa juga aktiviti fizikal. Ingat, ini kamu perlu ingat. Okey, aktiviti memanas dan menyejukkan badan. Memanaskan iaitu sebelum melakukan aktiviti, menyejukkan badan dilakukan selepas permainan. Itu perlu dititik beratkan dalam apa juga aktiviti fizikal yang hendak dijalankan. Kemudian aspek keselamatan, pastikan alatan-alatan dan juga tempat bermain selamat dan juga sesuai untuk dijalankan. Okey, baik. Kemudian setelah kita melakukan aktiviti memanaskan badan dan seterusnya, beberapa stesen, contoh di sini stesen A yang pertama. Apa aktiviti yang boleh dilakukan di sini? Baik, contohnya stesen A diwujudkan untuk peserta-peserta melakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Okey, arahan dia contoh yang pertama, murid perlu menarik beg pasir seberat 30 kg secara bergilir-gilir, iaitu secara bergilir-gilir antara ahli pasukannya sendiri. Kemudian beg pasir ditarik sejauh 10 meter sebanyak 2 kali ulangan bagi setiap murid. Okey, maksudnya setiap orang pelajar tadi akan menarik beg pasir tadi sejauh 10 meter sebanyak 2 ulangan, 2 kali. Okey, itu stesen yang pertama dari segi aktiviti fizikal. Kemudian stesen B. Stesen B adalah ujian minda. Okey, bagi stesen B apa yang perlu dilakukan? Okey, yang pertama, setiap murid akan diberikan 5 soalan silang kata. Kemudian soalan tersebut juga berkaitan dengan pembelajaran dalam PJK juga, iaitu antara soalan yang boleh diberikan, contohnya soalan-soalan tersebut adalah berdasarkan anatomi badan manusia, iaitu di bahagian otot. Okey, apabila selesai di bahagian stesen B, pelajar-pelajar ataupun peserta telah menjawab soalan-soalan silang kata tadi. Okey, apabila selesai, kumpulan tadi akan bergerak ke stesen yang seterusnya, iaitu stesen C. Stesen C ini diletakkan sebagai stesen untuk melakukan kreativiti. Apa aktiviti kreativiti? Contoh yang pertama, murid perlu mempersembahkan satu tarian tradisional ataupun pergerakan berirama yang telah kamu pelajari semasa di awal-awal tajuk di buku teks. Contohnya seperti apa? Tarian singa, sewang, joget inang, zapin dan sebagainya. Ini stesen yang dititik beratkan yang berkaitan dengan kreativiti. Muzik akan disediakan. Pelajar ataupun peserta hanya perlu mempersembahkan tarian tersebut. Okey, kemudian pergerakan-pergerakan yang dipersembahkan ini perlulah yang menarik lah, bukan yang main-main, yang malu-malu dan sebagainya. Bincang dalam kumpulan, kemudian persembahkan tarian tersebut dengan cara yang menarik dan juga idea yang sesuai lah dengan keadaan situasi ketika itu. Okey, apabila kumpulan dah selesai di stesen C, mereka akan bergerak pula kepada stesen D. Ini stesen yang ditetapkan bagi deria, mengesan deria sentuh pada
diri peserta, iaitu apa yang dilakukan. Yang pertama, setiap daripada peserta ataupun pelajar akan ditutup matanya dengan diikat sehelai kain hitam. Okey, kemudian yang kedua, peserta tadi perlu menyentuh dengan tangan. Okey, mereka akan sentuh dengan tangan sesuatu barangan. Kemudian mereka akan meneka item tersebut yang telah diletakkan di dalam barcode. Okey, bagi stesen ini, item-item tersebut ataupun barangan-barangan yang diletakkan dalam barcode tadi, ia perlulah berkaitan dengan peralatan yang dikenali oleh pelajar-pelajar, terutamanya peralatan-peralatan ketika menjalankan aktiviti PJPK. Contohnya seperti meletakkan item bola sepak, bola pingpong, bulu tangkis dan sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran. Okey. Baik. Kemudian selesai di kawasan stesen D, deria sentuh, mereka pula akan bergerak kepada stesen yang seterusnya, stesen E, iaitu stesen bagi pergerakan lokomotor, iaitu gimnastrada. Okey, bagi stesen ini apa yang perlu dilakukan oleh pelajar ataupun peserta? Mereka perlu mencipta satu pergerakan gimnastrada seperti yang pernah dipelajari, dengan menggabungkan beberapa tarian dan juga asas dalam gimnastik. Okey, itu arahan yang pertama. Daripada pergerakan dan penciptaan pergerakan gimnastrada tadi, markah akan diberikan berdasarkan kepada kreativiti dan juga kesamaan pergerakan. Pergerakan yang dilakukan sama, serentak, yang menunjukkan kepada keseragaman. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kumpulan yang menghasilkan pergerakan lokomotor tadi yang sempurna dan yang paling menarik akan dipilih sebagai pemenang. Okey, baik, itu stesen E. Kemudian selesai stesen E, mereka akan bergerak yang stesen yang seterusnya, stesen F, iaitu stesen pertolongan cemas. Okey, bagi arahan di stesen F, setiap dari kepada kumpulan perlulah membuat satu simulasi yang berkaitan dengan TOTEPS, iaitu pertolongan cemas. Okey, baik, kemudian kumpulan yang melakukan prosedur dengan betul dan tepat akan diberikan markah yang sewajarnya. Okey, itu bagi stesen F. Dan yang seterusnya lah, jika ada lagi checkpoint yang seterusnya, perlulah ditentukan. Setiap daripada checkpoint itu ada aktiviti-aktiviti yang tertentu. Okey, baik, itu adalah bagi perlumbaan Explores ataupun perlumbaan eksplorasi, bagaimana ia untuk dijalankan, bagaimana ia dijalankan dan apa stesen-stesen yang boleh diwujudkan dalam permainan Explores tadi. Okey, bagi permainan Explores, beberapa kelebihan yang dapat kita lihat jika kita menjalankan permainan seperti ini. Okey, yang pertama, kerja sepasukan. Dia akan membina satu bentuk kerjasama, iaitu para peserta perlulah saling membantu antara satu dengan yang lain bagi menjayakan setiap daripada tugasan yang diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan menguji kesabaran setiap daripada peserta. Peserta perlu mempunyai tahap kesabaran yang tinggi bagi menyiapkan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Okey, setiap cabaran tu dia memerlukan kesabaran untuk disiapkan. Kemudian menjadi lebih inovatif. Daya inovatif bagi setiap peserta perlulah pantas dan cekap bagi menyelesaikan setiap daripada tugasan yang diberikan. Kerana ia mengejar masa, siapa yang cepat dia akan mendahului daripada pasukan-pasukan yang lain. Okey, kemudian mengaplikasikan ujian minda. Tahap pemikiran peserta perlu ditingkatkan
bagi menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan oleh urus setia. Kemudian yang terakhir, ia mencabar kreativiti, iaitu setiap daripada peserta perlu kreatif dalam menyiapkan tugasan. Contohnya seperti mencipta pergerakan gimnastrada, tarian, bagaimana untuk mempersembahkan tarian yang kreatif, tradisional tadi, dan sebagainya. Okey, baik, itu adalah kelebihan-kelebihan dalam perlumbaan eksplorasi ataupun exploris. Okey, baik, kemudian yang seterusnya kita nak lihat kepada permainan yang kedua, yang berkaitan dengan perlumbaan berhalangan, obstacle race. Okay, bagaimana ia dijalankan ataupun dimainkan. Okay, yang pertama, perlumbaan berhalangan. Kita lihat kepada pengenalannya dahulu. Perlumbaan berhalangan ataupun obstacle race tadi, dia mula berkembang di negara kita. Okay, kemudian perlumbaan ini memerlukan peserta-peserta tadi untuk melepasi halangan-halangan yang telah diberikan ataupun yang telah disediakan oleh pengurus peserta tadi. Baik, dalam perlumbaan ini peserta boleh merangkak, melompat, memanjat, berlari, dan juga kemahiran-kemahiran yang lain yang sesuai dengan halangan yang diberikan, yang sesuai dengan laluan dan juga halangan yang telah diberikan, disediakan kepada peserta. Okey, bagi pakaian, pakaian peserta mestilah sesuai untuk melakukan aktiviti fizikal, untuk melakukan halangan-halangan yang diberikan ataupun rintangan yang telah disediakan kepada setiap peserta. Kebiasaannya kita akan melakukan aktiviti ini dengan memakai pakaian-pakaian t-shirt, seluar track, seluar yang sesuai dengan aktiviti fizikal yang membentuk ataupun memberi keselesaan kepada setiap daripada peserta tadi. Okey, perlumbaan ini boleh dijalankan secara individu. Okey, dia boleh juga dijalankan secara berpasangan, berdua-dua, ataupun dijalankan secara berkumpulan. Dia boleh secara individu, secara perseorangan, berpasangan, berdua, ataupun secara berkumpulan dalam jumlah ahli yang ramai. Aspek keselamatan, ini juga perlu dititik beratkan. Ini merupakan perkara yang paling penting dalam melakukan aktiviti fizikal dalam sukan perlumbaan berhalang-halangan tadi. Setiap petugas perlu berada di setiap checkpoint yang telah ditetapkan dan juga dibekalkan dengan peti pertolongan cemas untuk persediaan jika berlaku sebarang kemalangan ataupun kecederaan. Okey, baik, itu sedikit maklumat asas yang berkaitan dengan perlumbaan halangan. Okey, baik, first kali kita nak lihat bagaimana aktiviti perlumbaan ini dijalankan, cara ia dimainkan. Okey, sebagai contoh kita lihat di sini cara ia dimainkan, iaitu murid boleh dibahagikan kepada kumpulan berempat. Satu kumpulan ada 4 orang pelajar. Kemudian setiap daripada kumpulan tadi perlu menamatkan setiap halangan yang disediakan. Okey, kemudian murid hanya boleh bergerak ke stesen yang berikutnya selepas berjaya menamatkan halangan di setiap stesen yang disediakan. Maksudnya kumpulan pelajar tadi perlu menamatkan dahulu setiap halangan yang telah disediakan di setiap stesen, barulah boleh bergerak ke stesen yang seterusnya. Kemudian kumpulan yang berjaya menamatkan perlumbaan dalam masa yang paling singkat, yang paling cepat, dan menepati dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kumpulan inilah akan dikira sebagai pemenang. Kemudian urus setia akan menyelia dan menggunakan borang markah yang telah disediakan oleh pengurus peserta ataupun oleh guru. Okey, seperti biasa, sebelum memulakan aktiviti fizikal, aktiviti memanaskan badan perlulah dilakukan. Ini adalah aspek keselamatan sebelum memulakan aktiviti fizikal. Setelah tamat aktiviti dijalankan, proses menyejukkan badan perlulah
lakukan. Kemudian pastikan alatan dan tempat bermain tadi selamat dan juga sesuai untuk dilakukan. Okey, baik. Kita nak lihat contoh aktiviti yang pertama ataupun halangan yang pertama di sini. Ini titik permulaan bagi semua kumpulan. Baik, aktiviti yang di stesen yang pertama iaitu dengan menggolek tayar kereta. Ini contohlah aktiviti yang boleh dilakukan. Baik, apa yang perlu dilakukan? Setiap murid perlu menggolekkan tayar mengikut tayar kereta mengikut lorong yang telah disediakan sejauh 3 meter. Kemudian aktiviti ini perlu diulang sekiranya tayar kereta yang digolek tadi terkeluar daripada lorong masing-masing. Jika seorang ataupun peserta yang pertama menggolekkan tayar kemudian terkeluar daripada lorong, dia akan berpatah balik ke belakang titik mula dan golekkan semula tayar tersebut mengikut lorong yang betul sehingga tamat. Okey, itu bagi stesen yang pertama ataupun halangan yang pertama. Kemudian halangan yang kedua iaitu merangkak. Murid perlu merangkak di bawah 3 buah meja kantin. Itu halangan dia. Halangan dia dengan menggunakan meja kantin. Pelajar pula perlu merangkak di bawahnya. Semua murid perlu merangkak dengan berhati-hati tanpa tersentuh meja tersebut. Masuk di bawah meja dan berhati-hati perlahan-lahan pergerakan tersebut pastikan tidak terkena kepada meja kantin. Itu peraturan ataupun undang dia. Kemudian yang ketiga, setelah murid semua selesai pada stesen yang kedua, mereka bergerak kepada stesen yang ketiga iaitu menjaring. Okey, semua kumpulan perlu bekerjasama untuk menjaringkan 30 biji bola ke dalam gul bola jaring yang telah disediakan. Kemudian murid perlu melakukan jaringan dalam jarak 2 meter dari tiang bola jaring. Okey, semua murid boleh mengulang untuk melakukan jaringan sehingga berjaya. Okey, apabila selesai di kawasan atau halangan yang ketiga ni, mereka akan bergerak ke halangan yang keempat iaitu dengan aktiviti lompat jauh. Iaitu murid perlu melompat dalam jarak 2 meter di atas lapangan pasir lompat jauh di kawasan tempat lompat jauh lah. Kemudian peraturan lompat jauh akan diaplikasikan. Bagaimana peraturan sebenar dalam lompat jauh akan dilakukan, akan diaplikasikan dalam aktiviti ini. Aktiviti ini perlu diulang jika lompatan tidak berjaya dilakukan. Okey. Kemudian setelah selesai di halangan yang keempat, mereka akan perlu bergerak ke halangan yang kelima, halangan yang terakhir iaitu meniti kerusi panjang. Okey, apa yang perlu dilakukan? Murid akan membawa guni pasir dengan cara menjinjing secara berulang alik. Okey, kemudian aktiviti ini boleh diulang sekiranya beg pasir terjatuh. Jika beg pasir tadi terjatuh, terlepas, mereka perlu berpatah balik dan mula dari awal. Apabila tiba di hujung kerusi, murid perlu mengisi pasir ke dalam baldi yang berukuran 8 liter sehingga penuh. Okey, itu adalah beberapa contoh aktiviti bagi perlumbaan berhalangan. Okey, bagi perlumbaan berhalangan, apa kelebihannya yang dapat kita lihat di sini? Okey, yang pertama, dia dapat menguji kesabaran. Jika tanpa kesabaran, peserta-peserta akan mudah berputus asa, menyebabkan halangan-halangan ini akan gagal untuk dilepasi. Ataupun cabaran tadi tidak dapat diselesaikan dengan baiklah. Kemudian yang kedua, menzahirkan minda yang pintar. Dia akan melatih kita untuk mengeluarkan idea-idea yang bernas, yang pintar. Setiap daripada halangan yang disediakan mempunyai cara dan juga teknik bagaimana untuk melepasi dengan mudah. Oleh itu, peserta-peserta tadi perlu bijak untuk memenangi perlumbaan berhalangan dengan memikirkan langkah ataupun cara yang paling baik untuk menyelesaikan cabaran tersebut. Kemudian yang ketiga, menguji kecergasan fizikal, iaitu
perlumbaan berhalangan merupakan sejenis sukan yang memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Kemudian yang keempat, menguji ketahanan fizikal, iaitu perlumbaan berhalangan memerlukan setiap peserta iaitu mempunyai tahap fizikal yang sangat cergas, kerana halangan-halangan yang perlu dilepasi tadi merupakan ujian ketahanan fizikal yang tinggi. Oleh itu, peserta perlu bersedia dengan kekuatan fizikal yang baik jika ingin menyertai pertandingan atau perlumbaan seperti inilah. Dan yang terakhir, dia memupuk kepada kerjasama antara ahli kumpulan. Setiap perlumbaan berhalangan mempunyai peraturan tertentu. Oleh itu, kerjasama dan juga saling bantu-membantu antara ahli kumpulan amatlah diperlukan untuk melepasi halangan. Okey? Baik, itu adalah maklumat asas dan contoh permainan serta kelebihan-kelebihan dalam perlumbaan berhalangan. Kita akan lihat kepada permainan yang seterusnya. Baik, yang seterusnya kita nak lihat kepada permainan tradisional, iaitu aci bulat. Okey, pengenalan, kita nak lihat pengenalan sedikit, iaitu permainan ini yang bermula dengan perkataan aci selalunya merujuk kepada seorang pemain yang bertindak sebagai tukang jadi, iaitu pemain lain yang bermain dalam permainan ini akan cuba mengelak dan juga menyelamatkan diri daripada disentuh oleh tukang jadi tadi ketika berada di dalam bulatan, seperti dalam gambar tadi, di atas ni. Yang tengah ni adalah tukang jadi. Okey, yang lain adalah peserta. Peserta tadi akan cuba menyelamatkan diri, mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Tukang jadi perlu menyentuh mana-mana pemain lain untuk menggantikan peranan dia. Jika tukang jadi tadi dapat menyentuh salah seorang pemain yang ada dalam bulatan, peserta tersebut akan menggantikan tukang jadi tersebut. Okey, baik, permainan ini memerlukan dua buah bulatan yang dilukis dalam ataupun dibentuk sebagai rumah pemain. Okey, dua bulatan sebagai rumah pemain. Ketika menyentuh pemain, tukang jadi tidak dibenarkan untuk memijak garisan. Tukang jadi pula tidak boleh memijak ataupun memasuki dalam bulatan tersebut. Okey, permainan aci bulat, ia akan melatih pemain untuk menyusun strategi semasa mengelak daripada disentuh ataupun mencari ruang dan peluang bagi mendapatkan pengganti sebagai tukang jadi. Dan kebiasaannya permainan ini dimainkan di kawasan yang lapang dan selamat, di kawasan padang lah kebiasaannya, kawasan padang yang luas, yang lapang, supaya pergerakan itu tidak mendatangkan kecederaan kepada pemain-pemain. Okey, baik. Peraturan permainan aci bulat ni, yang pertama, sebelum memulakan permainan, mereka perlu melakukan undian bagi menentukan pemain mana yang akan berada dalam bulatan dan siapa pula yang akan menjadi tukang jadi. Kemudian tukang jadi tadi hanya boleh menyentuh pemain yang berada di dalam bulatan dengan menggunakan tangan sahaja. Kaki tak boleh, kepala tak boleh. Tukang jadi ini hanya boleh menyentuh peserta yang lain yang berada dalam bulatan dengan menggunakan tangan. Kemudian pemain yang berjaya disentuh oleh tukang jadi tadi akan keluar dari bulatan dan menjadi tukang jadi. Okey, apabila dia berjaya disentuh, dia akan bertukar peranan. Tukang jadi tadi akan masuk dalam bulatan dan pelajar yang disentuh tadi akan menjadi tukang jadi. Baik, kemudian setiap pemain tidak dibenarkan untuk memijak garisan bulatan. Semua pemain boleh bertukar bulatan dan permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan daripada semua pemain. Okey, baik. Ini contohlah contoh kepada proses yang berlaku tadi. Yang pertama tadi, sebelum bermain, mereka akan melakukan undian bagi menentukan tukang jadi. Kemudian yang kedua, selepas tukang jadi dipilih, pemain akan masuk dalam kawasan bulatan yang ditandakan tadi di atas tanda. Setelah semua pemain bersedia, permainan akan dimulakan dan tukang jadi tadi akan mula mencari peserta-peserta untuk disentuh. Kemudian tukang jadi dikehendaki menyentuh pemain di mana-mana bulatan
dan pemain yang berada dalam bulatan mereka boleh bertukar bulatan dengan berlari bergerak ke bulatan yang lain. Oleh itu peranan tukang jadi untuk mengesan di mana pemain-pemain akan keluar daripada bulatan tadi, berlari ke kawasan bulatan sebelah dan boleh disentuh untuk mematikan pemain tersebut dan menggantikannya sebagai tukang jadi. Okey, baik, itu permainan yang pertama. Saya akan tunjukkan video pada akhir pembelajaran bagaimana aci bulat ini dimainkan. Baik, yang seterusnya. Okey, permainan tradisional yang seterusnya iaitu permainan tiang empat. Okey, baik, pengenalan kepada permainan tiang empat iaitu satu jenis permainan tradisional yang popular dimainkan oleh kanak-kanak dan juga masyarakat sehingga kinilah, terutamanya jika pelajar-pelajar yang pernah bermain, mereka bermain di kawasan sekolah yang mempunyai tiang-tiang yang cukupnya lah. Okey, baik, kemudian permainan ini juga dikenali sebagai permainan minta api. Pemain akan menunjukkan kepantasan dan kelajuan untuk merebut tiang sesama mereka. Kemudian pemain perlu bijak untuk menyusun strategi dan sentiasa berkomunikasi. Tujuannya adalah bagi memastikan untuk kekal mendapatkan tiang maupun bertukar menjadi perebut tiang ataupun tukang jadi. Okey. Baik, permainan ini pada waktu dahulu permainan ini dimainkan di bawah rumah yang mempunyai banyak tiang. Jika tiada tiang, permainan ini akan mencari batang-batang pokok untuk dijadikan tiang. Dan kini permainan ini banyak dimainkan di kawasan koridor, laluan pejalan kaki di kawasan sekolah yang mempunyai banyak tiang. Okey, baik, itu sedikit pengenalan. Okey, bagi peraturan permainan dia, yang pertama, ketika bermain, setiap daripada pemain mesti menyentuh tiang menggunakan mana-mana anggota badan, tak kisah di seluruh anggota badan, pastikan ada sentuhan kepada tiang. Bagi tukang jadi pula, tukang jadi perlu merebut tiang yang tidak disentuh oleh pemain. Dan permainan akan diulang semula setelah tukang jadi tadi berjaya merebut salah satu daripada tiang. Okey, baik. Permainan dia mudah. Permainan tradisional ni sebenarnya dia mudah, simple dan ia seronok untuk dimainkan. Okey, baik, cara bermain yang pertama, kesemua pemain berdiri ataupun mencangkung di antara 4 tiang yang sama jaraknya secara menghadap satu sama dengan yang lain. Kemudian salah seorang daripada pemain akan menyebut mula. Okey, apabila perkataan mula disebut, pemain-pemain tadi akan berlari untuk merebut tiang, untuk mendapatkan tiang masing-masing. Okey, manakala pemain yang tidak berjaya mendapatkan mana-mana tiang akan menjadi tukang jadi. Dan tukang jadi tadi akan berada di tengah-tengah di antara 4 tiang sebelum permainan dimulakan. Dan yang seterusnya, apabila permainan bermula, pemain perlu bertukar-tukar tiang antara satu dengan yang lain. Semasa proses bertukar-tukar tiang tadi, tukang jadi akan cuba melihat dan mengambil peluang untuk merebut tiang yang ditinggalkan oleh pemain tadi. Dalam pergerakan penukaran tiang tadi, tukang jadi akan mengesan, melihat di mana tiang yang ditinggalkan untuk diambil. Okey, kemudian peranan tukang jadi akan bertukar kepada pemain yang tiangnya berjaya dirampas. Kemudian permainan akan dimulakan semula. Okey, permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan semua pemain. Okey, itu adalah bagaimana cara bermain bagi permainan tradisional tiang empat. Okey pelajar, itu yang kita lihat, yang kita belajar pada minggu ini, yang berkaitan dengan rekreasi dan juga kesenggangan. Okey, saya harap semua pelajar dapat mengikuti, dapat memahami permainan-permainan yang kita belajar pada hari ini dengan baik. Jika ada sebarang soalan yang kamu tak faham,
bolehlah kamu tanyakan saya di bahagian chat ataupun di Google Classroom. Okey, saya akan sediakan video-video yang berkaitan dengan permainan hari ini supaya kamu dapat lihat dengan lebih jelas, dan kita akan menjawab soalan-soalan kuis pada penghujung pembelajaran hari ini.